Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna ma rasyada umurina wa a'izna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipanjangkan umur, dapat bertemu lagi di alam maya bagi tujuan untuk mengulang kaji pelajaran akhlak khususnya tahun 5 dan 6. Jadi sebelum itu saya nak tanya apa khabar semua. Saya doakan kepada semua murid Sekolah Rendah Agama Sungai Serdang dan sesiapa sahaja yang melihat video ini sentiasa dalam keadaan sihat walafiat dan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan mengulang kaji pelajaran akhlak tahun 6. Suka Ustaz mulakan daripada awal pelajaran yang pertama akhlak tahun 6, iaitu menziarahi jenazah. Di bawah tajuk menziarahi jenazah terdapat 5 tajuk kecil. Yang pertama, adab menziarahi jenazah. Yang kedua, ucapan takziah. Ketiga, istirja ketika mendengar berita kematian. Keempat, fadilat beradab ketika menziarahi jenazah. Dan kelima, akibat tidak beradab ketika menziarahi jenazah. Terus kita pergi kepada tajuk kecil yang pertama, iaitu adab menziarahi jenazah. Murid-murid boleh rujuk dalam buku teks akhlak tahun 6 di dalam muka surat 2. Terdapat 6 adab menziarahi jenazah. Yang pertama, adab ini adalah apakah perkara-perkara yang baik yang boleh kita lakukan ketika menziarahi jenazah. Yang pertama, mengucapkan takziah kepada keluarga. Kedua, mengucapkan kata-kata yang boleh meringankan perasaan duka cita kepada keluarga. Ketiga, berdoa supaya jenazah mendapat keampunan. Keempat, menunaikan solat jenazah. Kelima, memberi pertolongan kepada keluarga dalam pengurusan jenazah. Dan keenam, mengiringi jenazah ke tanah perkuburan. Ada 6 adab menziarahi jenazah. Tetapi untuk peperiksaan, Ustaz sarankan kamu pilih 3 adab sahaja untuk kamu ingat, kamu hafalkan dan boleh ditulis dan diterjemahkan di dalam kertas jawapan peperiksaan. Jadi bila kamu dah pilih 3 itu, kamu kena fokus betul-betul terhadap 3 adab yang kamu telah pilih itu, yang mudah ingat, yang mudah hafal dan mudah ditulis di dalam kertas jawapan peperiksaan. Jadi adab yang pertama ialah mengucapkan takziah kepada keluarga. Kita jumpa keluarganya, kemudian ucapkan takziah. Contoh, kita cakap padanya, bersabar ya, Allah lebih menyayanginya. Moga keluarga sentiasa tabah mengharungi ujian Allah ini. Adab kedua, mengucapkan kata-kata yang boleh meringankan perasaan duka cita kepada keluarga. Mungkin kita boleh bercakap tentang kebaikan arwah, memberi kata-kata semangat agar keluarga tu taklah rasa sedih sangat di atas kematian si mati. Ketiga, berdoa supaya jenazah mendapat keampunan. Mungkin kita boleh doakan, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosanya dan tempatkanlah arwah dalam golongan yang beriman dan soleh, moga rohnya dicucuri rahmat. Keempat, menunaikan solat jenazah. Kelima, memberi pertolongan kepada keluarga dalam pengurusan jenazah. Kita boleh sumbangkan duit contohnya untuk pengurusan jenazah. Dan yang keenam, mengiringi jenazah ke tanah perkuburan. Mungkin bila kita ikut jenazah ke kubur, mudah-mudahan
kita yang hidup ni mendapat keinsafan. Hari ini giliran si mati, InsyaAllah pada akan datang mungkin giliran kita pula. Seterusnya tajuk kecil yang kedua, iaitu ucapan takziah kepada keluarga. Lafaz ucapan takziah kepada keluarga iaitu a'zamallahu ajraka wa ahsana aza'aka wa ghafara limayyitik. Kita ulang, a'zamallahu ajraka wa ahsana aza'aka wa ghafara limayyitik. Hafalkan. Maksudnya semoga Allah Subhanahu wa taala membesarkan pahalamu dan menguatkan ketabahanmu dan mengampunkan bagi si mati. A'zamallahu ajraka wa ahsana aza'aka wa ghafara limayyitik. Semoga Allah Subhanahu wa taala membesarkan pahalamu dan menguatkan ketabahanmu dan mengampunkan bagi si mati. Jadi apakah maksud takziah itu? Takziah ialah ucapan kepada keluarga si mati supaya bersabar dan menghiburkan mereka dengan pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan keampunan kepada si mati serta keluarganya. Ada 3 fasah makna takziah itu, ya. Apabila soalan peperiksaan ada mengeluarkan bertanya tentang maksud takziah itu, kamu kena tulis ketiga-tiga fasah ini, barulah akan dapat markah yang penuh. Takziah ialah ucapan kepada keluarga si mati supaya bersabar dan menghiburkan mereka dengan pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan keampunan kepada si mati serta keluarganya. Kita terus kepada tajuk kecil yang ketiga, iaitu istirja ketika mendengar kematian. Istirja ketika mendengar kematian. Apakah ucapan istirja itu? Boleh rujuk dalam buku teks muka surat 4. Ucapannya ialah seperti mana yang kita dengar. Biasanya bila kita mendengar kematian, kita akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya, sesungguhnya kami adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kepadanya jugalah dikembalikan. Tajuk seterusnya, tajuk kecil yang keempat ialah fadilat beradab ketika menziarahi jenazah. Muka surat 5 buku teks ada 4 perkara, 4 fadilat beradab ketika ziarah jenazah. Fadilat ni maksudnya apabila kita melakukan perkara yang beradab itu tadi, yang kita bacakan tadi, apakah perkara yang kita akan dapat? Apakah kesan kebaikan yang kita akan dapat apabila melakukan perkara-perkara yang beradab ketika menziarahi jenazah? Ada 4 perkara. Yang pertama, dapat mengeratkan silaturahim dengan keluarga jenazah. Kedua, memberi keinsafan bahawa kematian adalah qada daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, mengurangkan tekanan emosi keluarga jenazah. Keempat, dapat menunaikan hak sebagai seorang muslim ke atas muslim yang lain. Jadi fadilat yang pertama ialah dapat mengeratkan silaturahim dengan keluarga jenazah. Bila kita dah berkumpul pergi ke rumah keluarga si mati itu, secara tidak langsung akan mengeratkan lagi hubungan antara kita dengan keluarga si mati. Kedua, memberi keinsafan bahawa kematian adalah qada daripada Allah Subhanahu wa taala. Qada ni apa? Qada ni ialah ketentuan Allah. Ketentuan Allah, Allah dah tentukan sebelum kita lahir lagi. 3 perkara, iaitu rezeki, jodoh dan ajal. Ketiga, mengurangkan tekanan emosi keluarga jenazah. Bila kita hadir ke rumahnya, memberi ucapan takziah, memberi kata-kata semangat, insya-Allah daripada keluarga itu rasa tidak tenang, hati itu akan menjadi tenang. Keempat, pengurusan jenazah ini, dapat menunaikan hak sebagai seorang muslim ke atas muslim yang lain. Pengurusan jenazah ni hukumnya adalah fardu kifayah. Sekiranya ada yang meninggal di sesuatu tempat itu, mesti kena ada orang yang menguruskannya. Jadi di situ hak ke atas muslim yang lain telah dilakukan. Tajuk kecil yang kelima iaitu akibat
tidak beradab ketika menziarahi jenazah. Akibat bila kita melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah. Apa yang kita akan dapat apabila melakukan perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan ketika ziarah jenazah. Yang pertama, menjejaskan hubungan silaturahim dengan keluarga jenazah. Kedua, menambah tekanan emosi keluarga jenazah yang kehilangan ahli. Ketiga, tidak menunaikan hak sebagai seorang Muslim ke atas Muslim yang lain. Yang pertama, menjejaskan hubungan silaturahim dengan keluarga jenazah. Contoh, kita tidak beradab. Tidak menunaikan solat jenazah tapi hisap rokok di luar. Tidak mengucapkan ucapan takziah, malah mengejek, memburuk-burukkan arwah. Kan akan menjejaskan hubungan antara kita dengan keluarga itu. Ya. Kedua, menambah tekanan emosi keluarga jenazah yang kehilangan ahli. Mungkin sebelum itu keluarganya rasa sedih sahaja. Tapi disebabkan ada yang tidak beradab, jadi marah pula keluarga itu. Ketiga, tidak menunaikan hak sebagai seorang Muslim ke atas Muslim yang lain. Datang ke rumah keluarga jenazah semata-mata hanya untuk memburukkan arwah. Jadi sia-sia sahaja orang tu datang, malah mendapat dosa. Jadi kalau kamu murid-murid, kalau kamu perasan, di antara tajuk fadilat beradab dengan akibat tidak beradab, dia hanya menukarkan hanya beberapa perkataan saja. Contoh, yang pertama, fadilat tadi mengeratkan. Akibat tidak beradab pula menjejaskan hubungan. Yang kedua, kalau fadilat memberi mengurangkan tekanan. Manakala akibat tidak beradab menambah tekanan. Tengok. Satu perkataan saja ditukar. Hujungnya sama je ayatnya. Ketiga, dapat menunaikan hak. Manakala akibat tidak beradab tidak menunaikan hak. Baik. Seterusnya buku teks muka surat 7. Tahukah anda haram melakukan sesuatu yang boleh mengaibkan jenazah dan menularkannya di media sosial. Menularkan ni kalau dalam bahasa Inggeris viral. Contoh, orang tu ada perasaan dendam terhadap si mati. Terus dia update status di WhatsApp, Facebook, Instagram, membuka aib si mati, memburuk-burukkannya. Tak baik perbuatan tu. Haram, malah haram hukumnya. Sekiranya kita buka aib orang di dunia, Allah akan buka aib kita nanti di akhirat sana. Na'udzubillahi min zalik. Jadi kita yang hidup ini mesti mengamalkan, mendoakan dan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada jenazah. Surah khusus yang kita boleh amalkan ialah apabila mendengar kematian, ialah surah Yasin. Jadi setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Ustaz harap walaupun cuti panjang, waktu PKP ni, tak tahulah sampai bila kita cuti, bukalah buku, ulang kaji pelajaran walaupun berada di rumah. Sekurang-kurangnya 1 jam sehari. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senjata